tukang buat model tu lain, yang tukang buat rigging lain, yang animate lain, yang texture and lighting lain. Subhanallah, banyak betul term-term saya. 2D, 3D. Ui. Okey, sebelum kepala saya cramp, sebelum kepala saya cramp, subhanallah, sahabat-sahabat yang mana sudah pelajar-pelajar daripada Politeknik dan juga College Community, jangan lupa untuk share live ni. Mungkin tak bagi manfaat kepada anda, tapi manfaat kepada sahabat-sahabat anda yang mana yang ambil animasi 2D, ambil animasi 3D, ataupun yang mula nak belajar, yang sekarang ni baru awal lagi dalam bidang ni. So mungkin ini adalah info-info yang penting untuk mereka tahu. Jangan lupa untuk bertanyakan soalan yang the best. Kita akan bagi satu hadiah yang eksklusif daripada Sembang Industri. Nak tahu hadiah apa? Menang dulu. Nanti kita hantar. Okay. So kita berehat sebentar. Kita akan tonton sama-sama satu video klip yang datang daripada luar negara. So sebelum kita cram kepala berkenaan dengan banyak sangat terms-terms dia, jom sama-sama kita saksikan. Itu dia. Lama. Saya pula rasa kagum tu. Subhanallah. Itu adalah satu penerangan bagaimana animation flow traditional punya style. Macam mana dia sketch untuk dia buat satu-satu animasi tu. Subhanallah. Dan ini kita dapat daripada channel YouTube Tyler Pakana, daripada Looney Tunes. Yang mana yang tengok Bugs Bunny tu. Itu dia, Tyler Pakana. Betul ke saya pronounce dia? Tyler Pakana. Pacana, Pakana. So insyaAllah, so itu dia bagaimana dia nak create. Itu adalah traditional style. So saya nak balik pada panel kita pada hari ini. Abang Amir dan juga Abang Ai. Abang Amir. So mungkin saya pergi kat Abang Ai dulu. Abang Ai, secara ringkas, mana yang lagi susah? Traditional punya style ataupun guna software lagi mudah ke atau macam mana? Abang Ai prefer yang mana satu? Nah, dia depend kepada skill set seseorang individu satu, dan juga keperluan market tu sendiri. Of course sekarang ni kita nampak lebih senang penghasilan animasi melalui animasi 2D ni melalui teknologi penggunaan software. Tidak mention lah apa-apa jenis software pun, tapi memang dah terbukti mempercepatkan proses animasi itu sendiri. Menggunakan software, maknanya kalau dulu kita menggunakan sebagai contoh 20 atau 30 animator untuk siapkan satu siri contoh, sekarang maknanya untuk siapkan siri yang sama dan mungkin berkualiti yang lebih baik, mungkin 10 orang animator. Maknanya yang compare tu yang dulu 20 animator, lebih 10, lebih 20 atau lebih 15 orang untuk hasilkan animasi yang sama dan dalam keadaan yang lebih cepat. Dah terbukti. Jadi kat situ adalah pilihan producer animasi, pembikin animasi untuk memilih bidang teknologi bersoftware ini sendiri. Tetapi dia tidak menjamin kualiti animasi tersebut. Kalau pelakon-pelakon di dalam tu, pembikin animasi di dalam itu, kamu pakailah 10 orang ke ataupun 20 orang ke, kalau tidak memahami ataupun tidak boleh melukis dengan baik, sebab kita bercakap dalam konteks studi animasi. Dalam konteks studi animasi perlu melukis dengan baik. Jadi itu satu kes. Satu lagi, kefahaman prinsipal animasi. Saya tetap menekankan prinsipal animasi itu sendiri.
Jadi Okey. produksi yang sekarang ni mungkin memang cepat, tetapi kualiti Okey. tak sama kadang-kadang macam dulu. Faham. Sebab tu kita sendiri dekat Malaysia ni kita boleh nampak macam mana kita buat pun kadang-kadang kita tidak boleh melawan, tidak boleh menandingi apa yang ada di Mickey Mouse, apa yang ada semasa membuat Tom and Jerry dulu. Walaupun itu klasik. Pakai Yes. tangan, pakai kertas, pakai sel. Memang sangat leceh, tapi kita tidak boleh melawan walaupun kita laju. Kita sekarang laju, kita boleh siap cepat kan, macam tu. Sebab mungkin kelemahan beberapa faktor yang lain yang tadi saya kata, maknanya Faham. tidak habis belajar untuk lukisan animasi, kurang kefahaman lukisan tangan dan Faham. kefahaman animasi prinsipal tu sendiri. Faham. Tapi kalau nak suruh pilih, of course kebanyakan orang sekarang memang pilih animasi berteknologi. Yang boleh yang dikatakan lebih cepat dan Lebih cepat. lebih ni ya. Lebih efisien, lebih cepat. Memang Faham, cepat sebab kita faham. tak perlu nak lukis lepas tu nak padam balik, kita just boleh cut and paste, copy and paste. Jadi dia cepat. Yes. Tetapi adalah kesan-kesan dia. Kalau tuan nak tahu saya cerita, Betul. kalau tak perlu tahu saya diam ajalah. Okey, tak apa. Kita pergi kepada Abang Mel. Pilih traditional punya style ataupun ada guna software ni? Kalau kita sebut tentang nak express seni, kita pakai traditional lah. Sebab kita memang lukis dengan tangan, colouring dengan tangan, bagaimana kita letakkan pencahayaan, pewarnaan secara manual. Tetapi itu sangat rumit dan rasanya untuk penghasilan animasi untuk stesen TV di tanah air, saya rasa memang sangat tidak digalakkan lah. Kerana kita tidak akan menepati tempoh yang diberi, tempoh kontrak yang diberi. Mungkin 6 bulan, tak cukup masa lah. So kalau nak buat juga kena pakai terlalu ramai, jadi kos akan makin tinggi. Jadi sebab itulah software-software ni membantu kita. Tetapi sebenarnya software ni juga bukanlah peluang untuk kita shortcut, meninggalkan prinsipal. Sebenarnya di mana pun, animasi apa pun berbalik kepada principle of animation itu sendiri. Faham. Buatlah guna kertas, cut and paste punya karakter pun, kalau ada prinsipal, animasinya akan sangat menarik dan suka ditonton oleh orang ramai. Tetapi kalau kita tidak memahami apa-apa prinsip dalam animasi, meninggalkan keseluruhan prinsipal itu, maka sudah tentulah kita tidak mampu menzahirkan penerbitan atau pensiaran yang diminati ataupun diingati seterusnya. Tapi secara peribadi Abang Mel pilih traditional ataupun menggunakan software? Macam Abang Yi tadi guna software teknologi yang ada sekarang. Abang Mel? Kalau penerbitan sekarang memang kena guna software lah. Itu saya sebut tadi. Saya guna software. Kita guna software. Tapi saya masih melukis dengan tangan dekat software itu sendiri. Saya tidak gabungkan traditional dengan teknologi. Yes. Masih lagi. Yes. Oh, okey. Kalau kita sebut animasi 2D, kalau software pun memang kena lukis pun. Memang melukis dengan tangan juga. Cuma beza dia platform lukisan tu dah tak pakai kertas. Terus lukis dalam sistem. Itu je lah perbezaan dia. Tapi benda yang sama. Faham. Subhanallah. So, saya nak pergi kepada Abang Yi. Abang Yi, ini adalah satu soalan yang saya rasa ramai orang nak tahu. Even bukan sahaja dalam bidang animasi ni sendiri, tapi banyak dalam apa-apa pekerjaan sekalipun. Orang akan bertanyakan berkenaan dengan satu gaji dan juga adakah kenapa gaji aku sikit, kenapa gaji aku banyak. Okey, so saya nak tanya, dalam bidang animasi 2D, dalam bidang animasi ni sendiri, apa kemahiran yang perlu dikuasai satu, dan untuk melayakkan diri ke bidang-bidang bidang-bidang ni lah, dan adakah tangga gaji dinilai atas kemahiran ataupun pendidikan? Macam tu. Dapatlah soalan saya, Abang Yi? Faham. Sangat faham. Okey, sebelum Abang Yi jawab, sahabat-sahabat jangan lupa untuk bertanyakan soalan, dan kita akan ada kita dekat sini pun saya dah ada nampak beberapa soalan. So Abang Yi dengan Abang Mel dah kena ready. Okey, ni soalan saya nampak ada soalan-soalan yang bagus, dan sahabat-sahabat yang mana yang bertanyakan soalan yang berkualiti, soalan yang kita fikir out of the box, kita akan bagi hadiah misteri. Itu. Okey, Abang Yi, silakan. Okey, dengar baik-baik apa yang saya cuba katakan ini tidak memihak kepada mana-mana pun, tetapi
Ini yang berlaku sepanjang kerjaya saya, pengalaman saya dan juga pengalaman anak-anak murid saya dan kawan-kawan saya yang lain saya lihat. Okey. Okay. Okey. Saya membesar tanpa sijil. Okey. Okay. Saya membesar tanpa saya libatkan diri saya dalam bidang animasi tahun 1995 tanpa apa-apa sijil kecuali sijil SPM. Okay. Jadi saya anggap saya minat lukisan, saya minat seni, saya tak perlu ada sijil yang tinggi. Seperti saya memang tak suka matematik. I can't talk English very well last time. My sejarah is fail. Everything mostly fail except my seni lukis. Jadi saya libatkan diri dalam bidang animasi dan seni. Okey. Tetapi saya tak tahu apa hasil diri saya sekarang, yang mana saya menghala kepada perkongsian kepada akademik. Yang mana saya dapat peluang untuk berkongsi ilmu saya dalam bidang akademik. Maknanya saya sebagai seorang pensyarah sambilan. Okey, kenapa? Kerana saya tidak boleh pergi ke full time sebagai pensyarah sebab itulah silap saya dulu. Saya tidak ada sijil. Jadi saya tidak ada diploma, saya tidak ada degree. Okey, kat situ kita harus menghormati institusi pendidikan negara yang mana perlu seseorang individu ada memiliki kelayakan sijil akademik untuk menjadi seorang pendidik ataupun kebanyakan yang kat situlah. Tetapi dalam bidang industri kita, adalah dari pengalaman kami sendiri, Tuan Presiden Cik Amir pun sebenarnya saya tak rasa dia ada degree semua segala benda. Kami memang dari orang-orang kampung, jadi kami datang melalui minat. Kan? Jadi kita ada menghadapi masalah untuk menjadi seorang pendidik yang secara full time. Jadi macam seperti tidak diiktiraf. Minta maaf cakaplah. Jadi saya ambil peluang ini kepada anak-anak muda sekarang, tengok apa yang kamu nak jadi. Okey, kalau nak jadi sebagai seorang pendidik atau nak jadi seorang pendidik dah ada peluang ataupun dah ada perancangan nak jadi seorang pendidik, teruskan belajar animasi untuk mendapat satu pengiktirafan sijil seperti diploma, degree, master dan sebagainya. Kan? Tetapi kalau tak ada peluang dan memang tidak berkelayakan, gunakan peluang itu untuk ambil pengalaman di industri. Pengalaman tu sangat berguna walaupun tanpa sijil. Jadi pun ada yang berjaya, Tapi kadang-kadang dia menjadi masalah jika kita nak bertukar kerjaya kita untuk menjadi seorang pendidik yang mana kita tak ada apa-apa kelayakan akademik. Jadi itu ada sedikit permasalahan. Jadi kita macam saya tak tahu saya akan jadi seorang pensyarah sekarang. Entah seorang pendidik yang mana saya mengajar di UiTM lah. Yang mana dulu tak pernah cita-cita awak jadi apa? Pensyarah? Tak ada. Sebab kita tahu kita memang tak pandai. Kan? Jadi macam mana kita nak masuk universiti kalau kita punya matematik pun fail, English kita pun fail, BM kita pun hujung-hujung tekak aja kan. Jadi